Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 29 April bersama saya Firdaus Arsyidris. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Polis Sarawak melaksanakan sekatan jalan raya SJR di 56 lokasi panas di seluruh negeri dalam operasi selamat ke-18 mulai hari ini sehingga 8 Mei bersempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, selain bertujuan menurunkan kadar kemalangan serta penguatkuasaan undang-undang dan peraturan lalu lintas, Ops Selamat 18 juga bertujuan mencegah jenayah pecah rumah. Sepanjang tempoh selamat ke-18 sempena Hari Raya Aidilfitri tahun 2022, seramai 750 orang pegawai dan anggota Polis Kontingen Sarawak dari pelbagai cawangan dan jabatan akan terlibat bagi menentukan keselamatan pengguna jalan raya dan juga memastikan rumah-rumah ditinggalkan berada dalam keadaan selamat di seluruh negeri Sarawak. Jelasnya lokasi tumpuan adalah di Jalan Persekutuan, Jalan Negeri dan Jalan Bandaran, terutamanya yang kerap berlaku kemalangan dan kesakan lalu lintas, kawasan perumahan dan penempatan orang ramai. Menurutnya, orang ramai yang meninggalkan rumah sepanjang tempoh itu juga dinasihatkan untuk memaklumkan ketidakberadaan mereka kepada pihak polis agar anggota yang bertugas dapat membuat rondaan di kawasan berkenaan. Dalam perkembangan yang lain, Datuk Muhammad Azman berkata mengikut perbandingan statistik kemalangan bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini, jumlah kemalangan jalan raya di Sarawak menunjukkan peningkatan dengan 4,253 kes direkodkan berbanding 3,586 kes dalam tempoh yang sama pada tahun 2021. Dedahnya lagi, kemalangan maut meningkat 8 kes daripada 64 kes pada tahun 2021 kepada 72 kes. Manakala kemalangan parah menunjukkan penurunan kes iaitu dari 41 kes pada tahun lepas kepada 40 kes tahun ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 5 Bintulu mengaktifkan operasi mencegah bahaya kebakaran MBK dan rondaan berkala melibatkan kawasan Bintulu, Samalaju, Tatau, Sebauh dan Belaga. Malah menjelang musim perayaan Hari Raya Aidilfitri ini, usaha tersebut dipertingkatkan dalam usaha memastikan keselamatan bangunan dan orang ramai terjamin. Kita menjalankan MBK, kita melakukan MBK sempena musim perayaan. Kita melakukan ke atas premis-premis di seluruh kawasan Bintulu, Sebauh, Tatau dan juga Belaga. Kemudian kita juga turut melakukan rondaan secara berkala setiap tengah malam di antara pukul 1 hingga pukul 4 pagi. Demikian menurut Ketua JBPM Zon 5 Bintulu Wan Kamarudin Wan Ahmad ketika ditemui media selepas pelancaran Ops Raya dan pengedaran bubur lambuk di Jalan Tun Ahmad Zaidi, Bintulu. Sebanyak 250 bungkusan bubur lambuk diedarkan kepada pengguna jalan raya dengan kerjasama pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Bintulu dan Polis Bintulu serta pihak Petronas MLNG. Selain itu, turut diedarkan risalah keselamatan kebakaran kepada pengguna jalan raya. Bercakap mengenai penugasan anggota semasa musim perayaan ini, Wan Kamarudin menjelaskan hanya 30% anggota bomba dibenarkan bercuti. Beliau turut menasihatkan orang ramai semasa pulang ke kampung halaman masing-masing sentiasa berhati-hati ekoran jumlah kenderaan yang akan meningkat di jalan raya bermula hujung minggu ini. Kami, warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 5 dengan ini mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN bersetuju mengguna pakai ketetapan serta protokol baru yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkuat kuasa 1 Mei ini. Menerusi laporan hariannya, JPBN bersetuju mengikut ketetapan baru tersebut selepas mengambil kira 5 situasi semasa COVID-19 di Sarawak. Ini termasuk kadar vaksinasi yang tinggi dalam populasi dewasa iaitu 91% telah lengkap vaksinasi dan 75% telah menerima dos penggalak. Selain itu, mengambil kira jumlah kes COVID-19, kadar kemasukan kes COVID-19 ke hospital dan kit ujian kendiri COVID-19 juga mudah didapati di pasaran. Manakala laporan mingguan kes COVID-19 hanya akan dikeluarkan pada setiap hari Isnin dan orang ramai dinasihati agar tidak leka dan terus kekal berwaspada.
Dalam perkembangan sama, COVID-19 di Sarawak merekodkan 97 kes positif baru dengan jumlah kumulatif terkini sebanyak 305,180 kes. Dalam laporan terkini Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, dalam kenyataan media hariannya memaklumkan 38 kes merupakan kategori 1 tiada gejala dan 59 lagi kategori 2 iaitu gejala ringan. JPBN turut memaklumkan 4 daerah masih merekodkan kes 2 angka iaitu Kuching 36 kes, Bintulu 15, Miri 13 dan Sibu 12 kes. Tiada kematian dan penambahan kluster baru juga dilaporkan semalam. Manakala Polis Diraja Malaysia turut mengeluarkan 14 kompaun kerana gagal mendaftar masuk ke dalam premis menggunakan aplikasi MySejahtera. Golongan belia di negeri ini digalakkan untuk terlibat secara aktif dalam program dan aktiviti kemasyarakatan di kawasan masing-masing. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu penglibatan belia dalam program berkenaan akan membentuk sahsiah dan jati diri, terutama aktiviti yang menyumbang kepada pembangunan negara. Datuk Seri Fadilah menjelaskan, langkah ini juga akan menyemai semangat kerjasama belia dan masyarakat dalam mengurus acara yang membabitkan agensi kerajaan selain dapat mengetahui keadaan sebenar rakyat di peringkat akar umbi. Untuk itu, golongan belia perlu melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan ilmu agar mampu bersaing dengan cabaran dalam pelbagai bidang masa kini. Datuk Seri Fadilah berkata demikian pada Majlis Iftar Jama'i Next Gen Petra Jaya bersama Pusat Jagaan Nur Murni di Kuching. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Fadilah menyampaikan sumbangan kepada penghuni Pusat Jagaan Nur Murni dan murid Madrasah Darul Ulum Islamiah Mahat Tahfiz. Seramai 241 anak Yayasan Kemajuan Insan Sarawak Yakin dan Yayasan Sarawak menerima sumbangan duit raya daripada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Pusat Konvensyen Borneo Kuching semalam. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari yang diiringi isterinya Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tunku Haji Bujang menyampaikan sumbangan itu dalam satu majlis berbuka puasa Yayasan Sarawak bersama Premier Sarawak. Pada majlis itu, beliau juga pengerusi Yayasan Sarawak turut menyaksikan penyerahan dividen daripada Petronesa Sdn Bhd kepada Yayasan Sarawak berjumlah 2.02 juta ringgit. Pada masa yang sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut menyaksikan penyerahan zakat daripada Petronesa Sdn Bhd kepada tabung Baitul Mal Sarawak TBS berjumlah RM443,300. Turut hadir pengarah Yayasan Sarawak Mersal Abang Rosli, pengerusi Petronesa Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Mazuki dan pengurus besar TBS Datu Abang Muhammad Shibli, Abang Muhammad Naili. Sarawak menghargai sumbangan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak dalam membantu negeri ini menangani pandemik COVID-19. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, dalam tempoh 2 tahun dilanda pandemik tersebut, JPBM berperanan besar dalam memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP, sanitasi dan juga proses vaksinasi. Atas dasar itu, Dato' Seri Dr. Sim melihat keberkesanan operasi yang dijalankan pihak Bomba walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran sepanjang tugas. Dato' Seri Profesor Dr. Sim berkata demikian pada majlis iftar bersama Timbalan Premier di Ibu Pejabat JBPM di Kuching. Seramai 50 anggota dan pegawai Bomba menghadiri majlis ringkas berkenaan. Lebih 300 buah keluarga akan mula berpindah ke perumahan Darul Hana di Kuching pada Ogos ini selepas mendapat lot rumah masing-masing menerusi proses cabut undi yang dilakukan minggu ini. Mereka yang terlibat dengan proses tersebut ialah penduduk asal dari Kampung Parlimen Seman Lama, Kampung Semarang dan Kampung Lot Tambahan. Harga rumah yang ditawarkan adalah dari RM98,000 untuk rumah teres setingkat sehingga RM310,000 untuk banglo 2 tingkat yang telah dijual sepenuhnya. Proses cabut undi seterusnya akan melibatkan penduduk Kampung Pulau Ulu yang akan dimaklumkan kemudian. Sementara itu, penduduk yang selesai proses cabut undi rumah mengikut nilai pampasan rumah asal rata-rata berpuas hati dengan tawaran kerajaan negeri tersebut. Syukur Alhamdulillah,
lama nunggu dah, tapi alhamdulillah lah. Memang rasa amat gembira dan bersyukur je dengan kemudahan rumah tu lah. Kami untuk dari penduduk Kampung Semarang lah bersyukur alhamdulillah lah atas penempatan baru yang diuruskan oleh pihak kerajaan untuk pemindahan penempatan baru lah. Dan kadar pampasan pun memuaskan dan rumah yang dipilih pun alhamdulillah semua baguslah. Pembangunan terbesar di Sarawak ini melibatkan penghijrahan untuk kebaikan beberapa buah kampung di sepanjang tebingan Sungai Sarawak dengan pembinaan Masjid Darul Hana pada tahun 2015. Ia disusuli dengan lebih 500 buah rumah pelbagai jenis mengikut konsep kontemporari. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS akan mengadakan majlis convocation komemoratif selama 3 hari bermula 27 Jun di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Dita Putra UNIMAS di Kota Semerahan. Naib Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suardi dalam satu kenyataan memaklumkan majlis convocation berkenaan adalah melibatkan graduan tahun 2020 menerusi 4 sidang. Dalam kenyataan tersebut, UNIMAS memaklumkan hanya graduan sahaja dibenarkan masuk ke Dewan Ditar Putra bagi menghadiri majlis berkenaan. Sementara ibu bapa atau pengiring graduan akan ditempatkan di Central Teaching Facilities CTF 1 hingga 4 yang boleh ditonton secara langsung melalui pautan yang akan diumumkan pada hari tersebut kelak. Semua graduan boleh melayari laman sesawang rasmi majlis berkenaan di pautan tertera dari semasa ke semasa untuk maklumat terkini berkenaan majlis tersebut. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 29 April berakhir di sini. Keluarga Malaysia berbelanja dengan berhemah semasa membeli keperluan untuk sambutan Aidilfitri yang bakal disambut ini. Dengan itu, saya Firdaus Arsyidis. Assalamualaikum dan jumpa lagi.